Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Antara topik yang dimuatkan dalam Dunia Asia kali ini, rakyat Rusia mendesak kerajaan agar menguatkuasakan undang-undang imigresen yang lebih ketat ke atas pendatang dari Asia Tengah. Mereka berkata mata pencarian mereka dirampas oleh puak penghijrah yang jumlahnya kini melebihi 1 juta orang. Rakyat Rusia juga menggesa kerajaan membenteras penyeludupan dadah dari negara-negara jiran. Manakala itu, India merupakan satu-satunya negara di dunia yang menghadapi cabaran paling besar mengenai isu pengangguran. Dianggarkan antara 8 ke 9 juta orang belianya menganggur setiap tahun. Sehubungan dengan itu, kerajaan perlu membuka pintu kepada pelaburan asing demi memberangsang pertumbuhan ekonominya. Pelaburan asing bukan sahaja memberi manfaat kepada kaum peladang tetapi juga kepada golongan belia yang mencari pekerjaan. Korea Selatan merupakan ekonomi keempat terbesar di rantau Asia dan bergantung kepada import minyak dan gas. Penutupan 2 buah loji penjana tenaga nuklear dijangka menyebabkan bekalan elektrik kurang. Namun kedua-dua loji terpaksa ditutup kerana sijil yang dikeluarkan ke atas alat-alat ganti adalah palsu. Di Jepun pula, sekumpulan saintis mencipta sistem telekomunikasi baru yang membolehkan para delegasi berinteraksi secara sinkronis. Banyak lagi bahan lain yang dipaparkan, teruskan bersama kami untuk mengikutinya. Rakyat Rusia mengadakan perarakan besar-besaran di ibu negara Moskow untuk mendesak kerajaan mengambil tindakan bagi menghentikan kemasukan pendatang tanpa izin. Bantahan yang diketuai oleh parti-parti nasionalis ini melaungkan slogan Rusia untuk rakyat Rusia. Mereka berkata kerajaan tidak tegas menangani masalah kemasukan pendatang haram dari Asia Tengah. Mereka juga marah apabila kerajaan tidak memberi sebarang tidak balas terhadap tuntutan mereka. Mereka mahu pihak berkuasa imigresen membendung kemasukan pendatang tanpa izin yang jumlahnya kian meningkat serta menghentikan penyeludupan dadah haram dari Afghanistan, Tajikistan dan beberapa buah negara lain di Asia Tengah. Rakyat Rusia berkata mata pencarian mereka terancam disebabkan oleh puak pendatang haram. Rusia menjadi salah satu negara tumpuan puak imigran dari negeri-negeri bekas Soviet Union. Mereka bekerja di tapak pembinaan dengan gaji yang sangat rendah dan tinggal di barik-barik yang penuh sesak. Kehidupan mereka sering diancam oleh penyakit berjangkit dan diselubungi kebimbangan dengan tindakan undang-undang oleh agensi imigresen Persekutuan Rusia. Parti Kongres India pimpinan Sonia Gandhi meminta sokongan rakyat terhadap kempen kerajaan bagi membuka peluang kepada syarikat asing untuk melabur dalam sektor perniagaan di India. Sonia Gandhi berkata negaranya mempunyai sektor perniagaan yang sangat besar, terutama sekali dalam sektor pasaraya yang boleh membantu kaum peladang meningkatkan pendapatan mereka serta mengurangkan kadar inflasi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor pasaraya ialah kurangnya sistem penyejuk dan juga jelapang berkualiti. Kepincangan ini mengakibatkan pembaziran 1/3 daripada hasil pengeluaran makanan India. Melihat pembaziran ini, kerajaan berkata beberapa rangkaian pasaraya terkemuka akan membina prasarana penting bagi melicinkan urusan perniagaan serta membantu menurunkan harga pasaran. Golongan pengkritik termasuk Parti Bharatiya Janata berkata rangkaian pasaraya asing meragut berjuta-juta pekerjaan dari kedai runcit dan dikhawatiri menjejaskan pendapatan kaum peladang bagi jangka masa panjang. Seorang ahli ekonomi yang memenangi hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, berpendapat pelaburan pasaraya asing di India tidak akan menguntungkan rakyatnya, malah membebankan industri pembuatan jika sumber-sumber runcit diimport dari negara China.
Dua orang pelancong warga Jepun maut semasa ribut salji melanda daerah Hubei di utara China. Kedua-dua mangsa adalah wanita berumur 62 tahun dan 68 tahun. Pihak berkuasa setempat berkata seorang lelaki berumur 76 tahun hilang. Manakala itu, seorang lagi warga Jepun dan seorang lelaki Cina yang bekerja di sebuah agensi pelancongan cedera dan dihantar ke sebuah klinik bagi mendapatkan rawatan. Kejadian berlaku semasa mereka mendaki bukit dari arah Beijing dalam rangka melancong ke tembok besar China. Mereka terperangkap dalam ribut salji setelah tiba di kampung Hulai. Beribu-ribu pemandu kenderaan dan penumpang terpaksa dipindahkan dari beberapa kawasan di lebuh raya Beijing, Tibet yang ditimbus salji tebal. Lebih 1,000 buah kereta terkandas. Bahagian kaji cuaca mencatat salji setinggi 1 meter dekat Yuzhongguan di tembok besar, satu catatan paling tinggi tahun ini. Pasukan penyelamat dikerah mencari orang yang terperangkap di dalam kereta yang terkandas. Salji lebat juga melanda beberapa buah kawasan lain di bahagian utara China. Dua buah penjana kuasa tenaga nuklear di Yonggwang, kira-kira 300 km ke barat daya Seoul, terpaksa ditutup selama hampir 2 bulan bagi pemeliharaan untuk menukar alat ganti yang memiliki sijil palsu. Menteri Ekonomi Hong Seok-wo berkata keputusan itu mungkin menyebabkan bekalan tenaga kurang semasa musim sejuk nanti, namun ia terpaksa dibuat demi keselamatan. Katanya kekurangan bekalan tenaga elektrik tidak dapat dielakkan apabila dua buah jana kuasa nuklear ditutup. Namun, Jabatan Bekalan Tenaga sudah merancang untuk membekalkan tenaga berkuasa tinggi bagi menampung permintaan. Kementerian Ekonomi berkata 8 buah syarikat memalsukan sijil ke atas lebih 7,600 alat ganti di antara tahun 2003 dan 2012. Kesemua alat ganti tersebut perlu diganti secepat mungkin. Orang ramai makin bimbang mengenai keselamatan nuklear sejak krisis nuklear Fukushima di negara jiran Jepun berlaku tahun lalu berikutan gempa bumi dan tsunami. Korea Selatan yang mengalami gangguan bekalan elektrik beberapa kali sejak September 2011 berkempen untuk berjimat cermat semasa musim panas dan sejuk dengan menyimpan bekalan gas asli cecair. 한수원은 근본 미검증품 전체를 전면 교체한다는 원칙하에서 조속히 교체 작업에 착수한다는 계획입니다. 모양과 제조 회사는 같습니다. 다만 보시면은 모든 게 외관이나 제조 Dalam perkembangan lain di Korea Selatan, kanak-kanak sekolah rendah mengadakan sambutan Hari Dokdo sebagai tanda sokongan padu terhadap kedaulatan negara mereka ke atas gugusan pulau yang menjadi pertikaian antara Korea Selatan dan Jepun. Pulau Dokdo atau dikenali sebagai Tekshima di Jepun menjadi rebutan di antara kedua-dua buah negara jiran sejak bulan Ogos tahun ini berikutan lawatan Presiden Lee Myung-bak selaku pemimpin Korea Selatan yang pertama menjejakkan kaki ke pulau itu. Jepun berkata ia tidak akan berdiam diri dan akan membawanya ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Namun Korea Selatan mestilah membuat persetujuan terlebih dahulu, satu syarat yang ditolak selagi kepulauan tersebut menjadi wilayahnya dari segi sejarah, geografi dan juga di sisi undang-undang antarabangsa. Kajian menunjukkan terdapat simpanan gas asli di Pulau Dokdo namun belum ada cari gali pernah dibuat. Para saintis di Makmal Sains Komunikasi NTT mencipta sistem mesyuarat tele yang mempamerkan ekspresi wajah serta isyarat badan. Mereka menggelarkan Space, sistem skrin bergerak yang dipasang pada meja untuk membolehkan para delegasi menyampaikan respon fizikal dan isyarat kepada para peserta di tempat lain. Mereka percaya kaedah ini lebih berkesan.
Ketua Saintis Penyelidik Kazuhiro Otsuka berkata skrin ciptaan makmalnya menjadi penghubung fizikal bagi orang yang bercakap di depannya dengan menyifatkannya sebagai alat dinamik yang selari dan sinkronis dengan pergerakan manusia. Selain daripada skrin dinamik, sistem ini dilengkapi dengan projektor, pelbagai objektif dan juga alat pengesan. Buat masa sekarang, sistem mesyuarat tele ini hanya berfungsi di antara 2 poin, namun ia akan diperbaiki dengan menambah bilangan lokasi. Satu lagi dokumen terhadap teknologi komunikasi ini ialah ciptaan sekumpulan pelajar Universiti Keio yang menggunakan avatar. Menurut mereka, sistem ini termampu oleh semua orang dan mudah digunakan dengan hanya memerlukan komputer dan kamera. Bangunan pencangkar langit ikonik Hong Kong merupakan sebahagian daripada hartanah paling mahal di dunia. Kondominium di kawasan eksklusif melambangkan taraf masyarakat kaya raya. Namun di sebalik paparan kemewahan, terdapat segelintir penduduk yang tidak mampu untuk membayar harga tinggi bagi membeli hartanah. Di sebuah kawasan industri, bangunan kilang lama diubah suai menjadi tempat tinggal bagi menempatkan beratus-ratus orang penghuni. Mereka berkata mereka hanya mampu membayar sewa bilik yang hanya dapat memuatkan tilam. Kalau dahulu harga tilam ialah $13, kini satu ruang untuk tidur berharga $170. Sekitar 100,000 orang rakyat Hong Kong tinggal di bangunan lama yang diubah suai menjadi bilik-bilik kecil. Walaupun keadaannya tidak sesuai untuk didiami, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Around 100,000 people in Hong Kong live in subdivided flats or units known as bed homes. And with property prices jumping as much as 20% in recent months, even rent for these tiny rooms is on the rise. Some residents of this bed... Sekumpulan 71 orang ahli seni mempertahankan diri Budokan Jepun membuat persembahan di India. Persembahan mereka yang diadakan di stadium tertutup Indira Gandhi memukau perhatian penonton. Mereka berada di New Delhi bagi lawatan bersempena dengan sambutan Jubli Intan hubungan dua hala India-Jepun. Seni mempertahankan diri seperti Kyodo, Kendo, Aikido, Judo dan Jokendo sudah lama diamalkan oleh rakyat Jepun sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Juga dipamerkan ialah Gusti Sumo. Menurut setiausaha bersama Kementerian Sukan India, Onkar Kedia, kegiatan ini membantu mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara. Kedia menambah masyarakat antarabangsa dapat bersatu padu menerusi sukan. Kumpulan Jepun berharap untuk mempopularkan persembahan seni mempertahankan diri Budokan di seluruh dunia. Perkenalkan sejenis haiwan peliharaan terbaru yang comel dan trendy tetapi memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Blue Bolt merupakan udang peliharaan berwarna biru berjalur putih. Menurut Tsai Yifang, pengasas pusat UCRS, spesies ini dihasilkan daripada kacukan udang kincong dan udang putih. Pada mulanya ia hanya memiliki warna biru muda, namun lama-kelamaan warnanya berubah menjadi biru gelap. Anak udang mempunyai ukuran kurang daripada 1 cm panjang dan mengambil masa lebih 2 minggu untuk membesar. Corak-corak pada badannya juga mula membentuk. Seekor udang Blue Bolt berharga lebih $3,400 Amerika. 但是深蓝色，然后身上还有带表现，可能就是丸子啊、镜子、金鹿、花头。 Pusat UCRS juga mempamerkan ikan Royal Pleco yang berusia 60 tahun atau setanding dengan umur 200 tahun manusia. Selain itu, kuda laut dari Brazil juga berjaya dibiakkan di sini. Menurut Agensi Perikanan Taiwan, sektor haiwan peliharaan dan perhiasan menghasilkan pendapatan $44 juta pada tahun lalu.
Para perwakilan Asia dan Eropah membincangkan isu kemelesetan ekonomi global serta masalah perdagangan yang mereka hadapi ke arah memberangsangkan pertumbuhan dua hala semasa mesyuarat ke-9 Asia Eropah di Laos. Mesyuarat ASEM yang membawa tema Sahabat bagi Perdamaian, Rakan bagi Kemakmuran membolehkan para pemimpin Asia dan Eropah menyuarakan pendapat bagi kerjasama yang lebih rapat dalam menangani krisis keuangan. Kedua-dua benua mempunyai 60% daripada jumlah penduduk dunia. Jadi tidak hairanlah jika pendapatan domestik kasar juga melebihi daripada 50% pengeluaran global. Walaupun krisis kewangan Eropah turut menjejaskan rakan-rakan perdagangan mereka di Asia, namun negara-negara Asia tidak merasa terbeban olehnya. Mesyuarat juga mengesahkan komitmen mereka untuk memerangi rintangan serta perlindungan perdagangan. Segmen Jeneral ASEAN kali ini juga memuatkan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO mengenai isu buruh kanak-kanak di Myanmar. Laporan itu mengatakan hanya 60% kanak-kanak bersekolah dan 1/3 daripada mereka berhenti sekolah setakat tahun 5 untuk bekerja sebagai buruh kasar. ILO bimbang mengenai kanak-kanak yang dieksploitasi bagi pembangunan negara itu. Sementara itu di Thailand, kerajaan berusaha untuk memperluaskan sistem pengangkutan awam dari prasarana jalan raya hingga ke sungai. Perancangan sudah disusun untuk memperbaiki rangkaian pengangkutan bot sebaik mungkin. Bangkok dikenali sebagai Oriental Venice. Di Indonesia pula, Taman Safari Prejen di Pasuruan mengalung-alungkan kedatangan ahli baru. Ikuti laporannya bersama Diangkum Masdin Wati. Mesyuarat ke-9 Asia Eropah ASEM yang diadakan di Laos membincangkan situasi ekonomi global dan juga usaha bagi merapatkan lagi hubungan di antara kedua-dua pihak Asia dan Eropah dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Perdana Menteri Laos, Thong Sing Tamavong, dalam ucapan penutupnya berkata perdagangan merupakan tunjang kepada pertumbuhan ekonomi baik di Asia maupun di Eropah. Beliau mengambil maklum bahawa mesyuarat ASEM menolak sikap perlindungan perdagangan di samping menekankan pentingnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Lebih 40 ketua negara dan pegawai kanan kerajaan menghadiri mesyuarat. Eropah menyeru negara-negara Asia membuka peluang bagi pelaburan yang lebih banyak dan menggesa China meningkatkan permintaan domestik. Kesemua 51 negara anggota ASEM juga sebulat suara menolak isu perlindungan perdagangan. Mesyuarat yang diadakan 2 tahun sekali ini dibentuk sejak 1996. Tahun ini menyaksikan kemasukan 3 anggota baru ASEM iaitu Bangladesh, Switzerland dan Norway. Negara-negara anggota ASEM menyumbang kepada separuh daripada pengeluaran domestik kasar GDP. 4 daripada 5 ekonomi terbesar di dunia terletak di kedua-dua benua. Ini merupakan kemasukan anggota baru paling ramai. Daripada jumlah 51 anggota, 31 negara adalah di benua Eropah dan 20 negara di rantau Asia termasuk Sekretariat ASEAN. Menurut kenyataan Kesatuan Eropah, ekspor mereka ke Asia meningkat dari 22% pada tahun 2000 kepada 30% pada tahun 2011. Mesyuarat ASEM 2014 akan diadakan di Kesatuan Eropah. That this will be done in due time. Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO berkata hanya 60% kanak-kanak di Myanmar bersekolah, manakala selebihnya berhenti belajar dan bekerja sebagai buruh kasar. Menurut ILO, ramai kanak-kanak dieksploitasi sebagai buruh kasar ketika Myanmar melangkah memasuki arena antarabangsa. Negara ini sedang berusaha membangun prasarana dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ILO berkata isu buruh kanak-kanak merupakan salah satu agenda penting yang perlu dikaji. Kerajaan harus meneliti dasar-dasar ekonomi, pendidikan kanak-kanak, kesihatan, pembangunan, pertanian dan perkara lain. Kanak-kanak biasanya bekerja sebagai buruh kasar di sektor pembinaan. Mereka digaji RM3.50 sehari untuk mengangkut batu bagi membina jalan raya dan lebuh raya. They're having
begin to address economic policy, social, education, health, development, agriculture, all of these policies together, because each of them work in different areas to achieve that end objective. And it is a massive problem. Ketika Bangkok pesat membangun menjadi bandaraya antarabangsa, perkhidmatan pengangkutan awam tidak mencukupi bagi menampung kehendak pengguna. Kesesakan jalan raya di kota ini sudah menjadi satu kebiasaan. Bagi mengurangkan kesesakan ini, Jabatan Pengangkutan memperkenalkan sistem bas air. Sebenarnya pengangkutan air sudah lama wujud, namun tidak ramai yang menggunakannya kerana air sungai yang tercemar serta bot-bot yang kotor. Pihak berkuasa percaya jika pengangkutan air diurus dengan bagus, ia dapat membantu mengurangkan tekanan pengguna jalan raya serta lebuh raya. Kerajaan berjanji untuk membina lebih banyak pusat penghentian bas air demi keselesaan penumpang serta memperbaiki kualiti air sungai. Taman Safari Prigen Indonesia mempunyai ahli baru dengan kelahiran seekor anak zirafah. Dilahirkan seberat 75 kg dan setinggi 180 cm. Anak zirafah ini diberi nama Pemuda kerana ia lahir bertepatan dengan Hari Belia Kebangsaan Indonesia. Ibunya Yoshimi berumur 10 tahun dan bapanya Davi berumur 9 tahun. Seorang doktor haiwan mengesahkan ini merupakan anak zirafah kelima yang lahir dalam kurungan dalam masa 7 tahun. Zirafah mengandung selama 14 bulan untuk melahirkan anak. Safari Prigen yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur memelihara lebih 2,600 ekor haiwan daripada 230 spesies. Rancangan Dunia Asia berakhir sampai di sini. Semoga apa yang kami paparkan ini akan memberi manfaat yang berguna kepada kita semua dan berkongsi pengetahuan bersama. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.